Jadi hari ini kita nak meneruskan lagi episod tentang pengaruh pelestarian fizikal terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Okey, kita perlulah menganalisis pengaruh pelestarian tersebut dan juga menganalisis pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Baik, siapa yang baru saja masuk minta tolong type nama kamu dekat dashboard tersebut, chat, supaya saya tak terlupa sebab saya dah ambil kedatangan tadi. Yang baru-baru masuk ni Akil Mazli ni, type lah nama Nanti bila saya buka balik ni saya boleh perasan nama kamu appeal. Kalau tak nanti kehadiran kamu tak di-record. Okey. Baik, kita lihat dahulu berkaitan dengan saya share screen. Okey. Okay, boleh nampak Oi, siapa tu? Jangan menjerit tiba-tiba tekan je kita ada buat Okey, ini. Ini yang dia punya bab 3 dia cerita tentang faktor-faktor pelestarian fizikal. Okey, yang ada 4 ni. Jadi setiap elemen ni 4 ni dia perincian dia panjang perincian dia panjang. Okey. Ini dia ceritakan tentang detail sedikit, okey. Apa itu bentuk muka bumi mempengaruhi ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari atas aras laut. Okey, kemudian apa itu saliran? Okey, saliran merujuk kepada ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang dapat mengairi sesuatu kawasan. Saya cuba besarkan sikit. Besar pula. Bolehlah. Okey. Kemudian apa itu iklim? Iklim merujuk kombinasi beberapa elemen. Dalam iklim ni lah adanya seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam satu tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Manakala tanah pula merujuk kepada lapisan paling atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Baik. Seterusnya, bila dalam buku teks yang ada dengan kamu, digital buku teks, kita boleh lihat perincian yang sangat terperinci lah tentang chapter by chapter. Dia punya topik ke topik. Dalam cerita ni dia menceritakan tentang bentuk muka bumi. Dia ulang lagi, terbagi kepada 3. Bentuk bumi ada 3. Di bawah bentuk bumi ada 3, iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan juga pinggir laut. Dan setiap bentuk muka bumi ini kamu kena tahu dia ada tumbuh-tumbuhan dia yang sendiri dan hidupan liar dia yang tersendiri. Jadi itu suka tak suka kamu kena terima. Dan itulah dia yang menyebabkan pelajar tak dapat nak betul-betul beri perhatian sebab dia terlalu terperinci. Okey, dia agak mendalam. Okey, kita lihat yang pertama ini adalah kawasan Tanah Pamah. Okey, Tanah Pamah. Apa kita punya highlight tentang Tanah Pamah? Okey, Malaysia sendiri merupakan kawasan yang tanah pamah. Juga begitu juga dengan Brazil, Amazon, hutan hujan tropika. Okey, kalau di Malaysia kita ada pokok meranti, di Brazil kita ada pokok lapuna. Okey, tanah pamah di Thailand ada juga. Okey, kita ada pokok jati, pokok cendana. Di Kanada pun ada. Kanada ini diliputi oleh hutan conifer. Okey, jadi tanah pamah yang luas ni kita boleh ada di situ gajah, harimau, syarul pula, badak sumbu. Allah. Bukan Syarul kawan kita Sorry. Syarul okey Syarul. Okey Syarul Okey. Tak kau tak gelang, kau senyap ya kan. Monyet, anak rusa, rusa musang, okey, Amazon. Okey, mungkin ada juga anaconda ataupun Adam Harisnya kawan anaconda. Baik, seterusnya
Adam Haris, rumah tak banjir ke? Adam Haris? Senyap dah dia. Tak apalah. Teruskan. Ya, Yang saya. kedua, tak apa, kita teruskan, dah lambat. Okay, tanah tinggi, kawasan tanah tinggi kita ada ketinggian dia berdasarkan sumber Jabatan Ukur dan Pemetaan 2016, ketinggian yang lebih daripada 180 meter dari aras laut barulah dikategorikan sebagai kawasan tanah tinggi. Jadi nak faham kawasan tanah tinggi mesti lebih 180 meter dari aras laut. Dan dia memiliki tumbuhan yang berbeza apabila ketinggiannya lebih daripada 1,200 meter dari aras laut. Terdiri daripada pokok-pokok bantut, renek, rendah, seperti laurel, palma, paku pakis, kulampair, hidupan liar di kawasan tanah tinggi, kambing gurun, tupai, serigala, ilama. Baik, dia punya perincian bagi kawasan ini dinyatakan dalam bentuk jadual perbandingan antara banjaran Crocker dan juga banjaran Himalaya. Ada tumbuhan di Broca, ada juga tumbuhan hidupan liar di banjaran Crocker, manakala di banjaran Himalaya ada kawasan tumbuh-tumbuhan dan juga ada hidupan liar yang kamu boleh baca sendiri. Okay. Oh, ni yang Syarul tadi saya kata tu. Okay, memang comel lah. Okay. Arfa. Okay. Ni kalau dapat ni, tak tidur malam kita dibuat kan. Weh dapat peluk tu lah. Baik. Seterusnya, di bawah bentuk muka bumi juga adanya pinggir laut. Okay, kita ada pulau, pantai, pantai berlumpur, paya air masin, diikuti dengan tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut, seperti semak samun. Semak samun pun ada dekat pinggir laut. Kita ada jemerlang laut, mengkuang laut, pokok bakau. Nama tumbuhan yang ada di pinggir laut memang unik lah. Okay. Bintango, jemerlang, mengkuang, pokok bakau, nama semua glamour-glamour. Dan di kawasan pinggir laut juga adanya seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang. Okay, di sini dinyatakan nama-nama hutan pantai atau lokasi hutan pantai yang terdapat di negara-negara di sebelah di dunia lah. Okay, Malaysia ada, Thailand, Indon. Saya tak nak ulas banyak. Kalau siapa tak kenal umang-umang, ini adalah umang-umang. Boleh makan ke tidak umang ni? Maaf, saya tak pasti. Tapi saya tak nak kot, macam tak friendly je umang-umang tu. Mungkin Daniel Johan suka kot. Baik. Daniel suka kot umang-umang. Dia suka, dia suka. Dia suka. Member Syarul tu. Oh, member Syarul. Okey. Member aku beruang. Oh, okey. Dah bergebut dengan beruang kan. Okey. Baik, saliran. Okey, untuk saliran ada dua sahaja cerita. Untuk saliran ada dua, iaitu saliran berkawasan baik dan juga saliran di kawasan yang buruk. Bukan maksud buruk tu dia jahat, tak ada. Ada cerita dia. Okey. Kalau kawasan saliran baik ni, dia kawasan tidak bertakung air. Okey, maknanya perbandingan dia buruk, dia kawasan yang bertakung. Okey. Kawasan bentuk muka bumi, kawasan saliran baik, dia beralun di kawasan cerung bukit dan tanah fahma. Okey. Ada tumbuhan dia seperti hutan tropika, hutan monsun tropika, conifer dan juga Mediterranean.
Dan ada juga makhluk Allah lepak kat situ seperti rusa, kijang, badak sumbu, harimau dan juga gajah. Okey. Seterusnya, yang kawasan bersaliran buruk, kawasan yang sentiasa bertakung air, contohnya paya lumpur. Okey, kawasan paya air tawar, kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan air masin. Okey, masih juga Allah jadikan ada makhluk yang gembira berada di kawasan saliran buruk ni seperti memerang. Okey, ni memerang ni. Okey. Kawasan tumbuhan yang ada seperti pokok bakau, pokok nipah dan mengkuang. Okey, kita ada memerang, ular, buaya, biawak, okey. Itu semualah yang ada. Jadi janganlah kita terlalu bahagia apabila antum pergi ke lokasi-lokasi hutan air paya, air tawar, kemudian kamu sangat enjoy sebab kamu rasa oh seronoknya, cantiknya, rupanya ada di situ buaya. Okey. Air masin buaya tak ada boleh dapat darah tinggi. Okey. Baik, ini adalah contoh-contoh lokasi hutan air paya tawar dan juga hutan paya air masin di Malaysia, Thailand, Brazil dan Singapura. Okey, kamu take note apa yang saya bincangkan. Sebentar lagi saya akan bagi latihan. Okey, 20 soalan objektif. Okey, habis Zoom ni nanti boleh terus jawab. Baik, untuk tanah ni banyak. Okey, untuk tanah ni minta maaf, dia terlalu banyak cerita tentang tanah. Okey, jap saya buka sikit. Okey, untuk tanah kita ada Chenozem, Permafrost, Aridisol, Latosol, Poxol dan Terra Rosa. Okey, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 jenis tanah yang ada di bentuk yang ada di permukaan bumi ini. Okey. Cerita lanjutnya kamu boleh baca sendiri. Okey, kita ada ni jap. Okey, yang ni memang kena baca sendiri. Ni Aridisol, Poxol, okey. Saya ambil satu contoh, okey. Kamu kena kenal pasti juga jenis tanah tu. Kalau Poxol ini elemen yang ada, dia berlapis-lapis. Okey, Terra Rosa di hutan Mediterranean, ini gambaran dia, contoh dia, warna dia coklat kemerahan. Kenapa? Allah jadikanlah kita belajar geografi pun kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Okey. Baik. Seterusnya yang juga isu yang besar dalam cerita persekitaran juga membincangkan tentang iklim. Okey, iklim ni dia merangkumi ada cerita dalam iklim ni kita kena tahu juga tentang hujan, tentang angin, tentang suhu, kawasan, okey, contoh tumbuhan, contoh hidupan liar yang wujud di semua kawasan iklim tersebut. Okey, kita ada di sini contohnya yang depan ini adalah iklim gurun panas. Okey. Kemudian diikuti dengan ini senarai haiwan yang ada di situ, hidupan liar. Okay, kita ada yang seterusnya adalah iklim monsun tropika. Okay, tengok kita ada kawasannya, ada hujan, angin, suhu. Dan ini juga adalah haiwan-haiwan hidupan liar yang ada di iklim monsun tropika. Okay, seterusnya adalah iklim Siberia. Okay. Kawasan dia dekat utara Asia, Eropah, hujan dia, angin dia, suhu dia, begitu juga dia ada tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Ini adalah hidupan liar. Oh, comelnya dia. Ni lagi. Sangat comel 2 ekor ni. Okey. Seterusnya kita lihat iklim Laurentia. Laurentia. Okey, kawasan dia Kanada Timur,
Jepun, Korea Utara. Dia hujan dia gitu. Hujan sepanjang tahun. Okay. Suhu dia, angin dia pun banyak. Okay. Tumbuh-tumbuhan dia, ada beberapa jenis tumbuhan. Saya pasti antum semua ada buku teks, geografi. Boleh sambil lalu tu tengok. Okay. Ini adalah haiwan-haiwan dekat iklim Siberia, Laurentia. Okay. Seterusnya habis. Okay. Ini adalah rumusan bagi topik bab 3. Kita ada apakah itu persekitaran yang kita nak kaji, bentuk muka bumi, saliran, tanah dan juga iklim. Dia perincikan lagi bentuk muka bumi itu ada 3, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut. Saliran ada 2, baik dan buruk, jenis tanah ada 6. Diikuti dengan kawasan iklim, ada 4 yang dibincangkan. Baik, kalau rajin boleh scan kod ni, quiz kenduri 3, scan barcode QR code, untuk menjawab soalan-soalan yang ada. Tak ada masalah. Seterusnya saya pergi sedikit sahaja bab 4. Bab 4 membincangkan tentang jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dia beri perhatian kepada Malaysia dan dia tak jauh daripada bab 3 tadi yang kita dah tengok. Dia masih lagi merujuk kepada item-item berikut, iaitu bentuk bumi di Malaysia, saliran, iklim, tanah. Kemudian apakah kepentingan semua benda ni? Antaranya adalah sebagai sumber bahan mentah, kawasan tadahan hujan, sumber perubatan, keseimbangan ekosistem dan juga habitat. Apakah kesan terhadap kegiatan tumbuh-tumbuhan ini, kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan? Dia terbahagi kepada 2, iaitu kesan yang positif dan juga kesan yang negatif. Baik, kita pergi yang lebih terperinci. Kita akan pergi agak laju, speed. Sebab saya takut tak boleh cover sampai bab terakhir. Jenis dia, ada jenis tempat-tempat. Saya kecilkan sikit lagi. Kawasan-kawasan pantai, hutan paya terlibat. Ini di bawah iklim khatulistiwa. Iklim khatulistiwa. Ini adalah kawasan sebelah Borneo. Kita ada Sabah, kita ada Sarawak, ada sikit Brunei. Tapi Brunei kita tak bincang . Seterusnya baru nak masuk. Allahuakbar, Amanda ni. Kalau hutan hujan tropika, kita ada di sini, dia berdasarkan ketinggian. Pokok ni dia ada pokok yang rendah sehinggalah pokok yang tinggi. 4 jenis lapisan hutan hujan tropika. Sambil-sambil tu Fadli guru kelas lah. Ketua kelas tolong cek sikit siapa agaknya yang tak hadir ni. Baik, cikgu. 4 jenis lapisan hutan hujan tropika. Lapisan hutan, lapisan tengah, konopi dan juga renjung. Istilah tu. Kalau hutan pantai, hutan paya air tawar, kita ada tadi. Hutan pantai, dia kawasan yang berpasir. Ni pasir ni. Biasa pokok kelapa lah orang tanam dekat tepi pantai ni. Pokok kelapa suka kawasan yang berpasir. Pokok-pokok tu ada ketinggian yang tersendiri. Pokok ru 40 meter dia boleh pergi. Pokok ru ni. Memang banyak lah dekat Terengganu, saya rasa banyak pokok ru. Dan tapak kuda ni memang berselirat. Memang berselirat dekat tepi pantai.
Seterusnya, hutan paya air masin ada beberapa lapisan, lapisan pokok renek, lapisan tengah, konopi. Okey, dia ada cerita dekat sini. Okey, boleh tengok. Seterusnya, hutan paya air masin. Okey, hutan paya air masin kita ada yang berjenis akar ceracak dan juga akar jangkang. Okey. Bakau api-api, bakau kurap, bakau minyak. Nama pun excellent. Tengok kat bawah tu. Akar ceracak ni, akar jangkang yang ni. Okay. Seterusnya, hutan gunung. Okay. Hutan gunung, kita ada lagi banyak lapisan. Okay. Mana bermula daripada 1200 aras laut, 1008, 2009, 3005. Maknanya kalau kita lihat 3005 dah mula bersejuk kawasan macam ada ais-ais sikit kan. Macam dekat KK tu Kota Kinabalu, apa Gunung Kinabalu, okey. Kamu boleh jumpalah benda-benda ni. Sorry. Empat lapisan hutan. Okey. Inilah dia jenis-jenis lapisan hutan dia, apa pokok dan tumbuhan yang hidup. Ini adalah meter ketinggian. Meter ketinggian. Lepas hutan gunung, kita lihat, kita tinggal 10 minit. Alhamdulillah. Okay. Baik. Apa tu? Nak cakap apa tu? Nak berbual? Tu kelas bahasa Arab Ustaz Syukri ke tu? Baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, faktor dia yang tadilah. Sekejap kita tengok bawah ni sikit. Bentuk muka bumi, tanah pamah, kaki bukit, muara sungai, pinggir tasik, pinggir laut, tanah tinggi melebihi 1200 aras laut. Sorry. Saliran. Okay. Saliran kita ada yang Sarawak, Terengganu, saliran baik dia macam mana, lokasi dia sipadan. Saliran buruk kita ada Tasik Chini. Iklim. Kita tengok je sambil lalu. Iklim Malaysia ada Khatulistiwa. Okay, ni dia Khatulistiwa. Kena faham kalau iklim Khatulistiwa, dia ada deretan perkara-perkara dia yang terlibat. Okay. Selamat datang Fatah. Lewat masuk tu Fatah tu. Selamat datang Fatah. Tanah, untuk tanah kita ada, kalau di Malaysia kita ada tanah alluvium, laterite, gambut, berpasir. Jadi tanah-tanah ni dia mengikut kepada jenis hutan dan jenis pokok. Okay, kalau hutan tropika, alluvium, laterite, pokok dia sekian. Hutan air masin, tanah dia sekian. Okay, pokok dia sekian, lokasi dia tersebut. Samalah sampai hutan gunung, gunung laterite. Kalau gunung berpasir, awak panjat je gunung tu, lepas tu awak pun terus ke bumi. Okay, terbenam dalam tanah tersebut. Seterusnya, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, ada 5. Sumber perubatan, habitat, sumber bahan mentah, kawasan tadahan hujan dan juga ekosistem bumi. Perinciannya ada di sini, muka surat 74-75. Okay. 65-66, sorry. Okay. Kawasan tak ada hujan. Keseimbangan ekosistem penting. Okay. Tumbuh-tumbuhan ni penting. Alam sekitar ni penting. Sumber perubatan. Orang boleh buat duit daripada tongkat ali.
Bukan tongkat Daniel. Sembung, senduduk, pegaga, keremek. Okey, orang boleh buat tongkat, orang boleh tongkat lah. Boleh, okey, gunakan bahagian-bahagian tumbuhan tersebut untuk dipasarkan, ada kebaikan dia. Tongkat Ali sesuai untuk orang lelaki. Cik Fatimah untuk orang perempuan. Kalau dia minum terbalik, so terbaliklah dia. Okey, habitat. Okey, kawasan habitat. Okey, ni siapa tu Ahmad Deni ke apa tu sedang apa tu? Duduk dalam pokok tempuai. Sarang habitat. Sumber bahan mentah. Ni dia, rotan. Rotan bukan saja sesuai untuk merotan kamu, sebaliknya sesuai untuk dijadikan bahan craft tangan. Okey, balak juga digunakan untuk dijual lah kayu balak tu untuk buat apa-apa saja yang dia nak buat lah. Seterusnya, kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan ini terbahagi kepada elemen yang positif dan elemen yang negatif. Elemen yang positif antaranya adalah penhutan, perhutanan semula. Dia ada beza antara dua tu. Kena baca. Baca buku teks, baca digital. Okay. Seterusnya, hutan simpan kekal. Okay, taman negara. Banyak taman negara. Hutan simpan kekal. Okay. Apa pula kesan negatif jika kita tak jaga dia? Okay. Ketidakseimbangan ekosistem. Hakisan tanah menyebabkan banjir berlaku. Kita pergi laju sikit lagi. Okay, kawasan taduhan hujan terganggu, habitat. Okay. Kepupusan flora dan fauna. Kita pun susah nak jumpa periuk kera ni. Okay. Sekarang ni pun orang periuk kera pun orang dah buat lemang. Okay. Kecil orang dah ambil dah. So macam mana periuk kera tu nak membesar? Dan ini adalah rumusan kepada bab 4. Okey? Ni dia. Rumusan kepada bab ini. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, amat penting untuk kita memahami bab 3 dan bab 4 ini. Bab 3 dia lebih universal, manakala bab 4 ini memberi perhatian dan fokus kepada negara kita Malaysia, bagaimana sistem bentuk muka bumi, saliran iklim dan juga tanah ini mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara hidupan, tumbuh-tumbuhan itu berinteraksi antara satu sama lain. Okey, dah tentulah kita sendiri Malaysia ni kita ada elemen ini. Hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan air masin, air tawar, hutan gunung, ni semua ada di Malaysia. Okey, jadi sebentar lagi cikgu akan memberikan link untuk tugasan objektif, soalan objektif. Cara kamu nak jawab. Okay, tengok soalan tersebut. Memang soalan tu tak berapa cantik lah. Cuba baca betul-betul soalan tersebut, jawab. Awak kena tulis jawapan tu nombor 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20 di kertas yang lain. Tulis je 1 contoh B, nombor 2 C, nombor 3 D. Okay, begitu. Kemudian ambil gambar cantik-cantik. Okay, kemudian snap dan bagi pada cikgu. Itu adalah kerja kamu yang perlu kamu lakukan. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Sekiranya pertemuan kita ni sangat santai dan sangat sebentar sahaja. Yang penting selepas ni kamu jawab soalan sebagai pengukuhan. Jika kamu ingin melihat buku teks, cuba juga jawab dulu. Jawab dulu. Kalau rasa dah selesai 20 soalan, nak refer buku teks, boleh. Cuba jawab dululah. Nampak cerdik sikit kalau asyik nak tengok buku, akhirnya kamu pun tak dapat apa-apa. Ada sebarang soalan nak tanya? Hantar kat ni. Hantar kat WhatsApp. Hantar kat WhatsApp. Private. Private message. Private message. Jangan masuk dalam group tu.
Private message saya. Okey, cikgu. Last hantar bila juga? Ya, Last hantar. last hantar. Kalau ikutkan last hantar pukul 4 petang lah. Sebab 20 soalannya. 20 soalan biasa 10 minit siap. Jangan sampai jangan lambat sangat hantar. Okey, boleh buka video sekejap nak ambil gambar. Buka video masing-masing, ambil gambar sekejap je. Tinggal 1 minit. Zoom ni dia ganas sikit. Cikgu, saya kat luar cikgu. Yalah tahulah kat luar. Okey. Buka video sekejap. Siapa boleh buka video? Okay, I want to take your picture. Okay, nice. Okay, ada sebarang soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okay, saya cuba send selepas ini sebab saya dah bagi pada seorang benda tu, tinggal saya nak pastikan benda tu boleh buka. Okay, sekejap lagi. Saya dah bagi dekat kamu dalam G3. Okay, grup G3 tu saya dah masuk. Cuba buka. Tak dah boleh, saya bagi sekali lagi. Okay, InsyaAllah kita jumpa pada episod yang akan datang. Ya? Yang share from WPS Office Pak Ibu. Awak masuk yang atas sekali. Jangan ada WPS, nanti kamu kalau tak ada kamu kena download. Ambil yang dia punya link atas tu. Tapi saya cuba hantar sekali lagi ataupun cuba masuk, tak boleh bagi tahu. PM private. Okey, bila PM private pastikan kamu tulis nama kamu. Kalau yang memang dah lama dengan saya dah save nama. Ada pelajar yang tak save nama. Okey, wallahu a'lam. Yang atas ni kan?